Okey, Buah Lesi minggu ini membawakan kepada anda seorang penyanyi yang dulu muda-muda nyanyi angkat kaki ni, kaki, lutut sampai sentuh bahu lah. Sekarang ni kita tak tahu dia boleh buat ke tak lagi. Kita akan tahu sebentar saja lagi. Berikan tepukan gemuruh untuk Fauzia Latif. Dan jika anda boring-boring duduk depan TV tu tak tahu nak main remote apa benda, jangan tekan remote, tekan je nombor telefon 95431006 kalau kata nak bual-bual sekali lagi bersama dengan Fauzia Latif. Apa khabar? Alhamdulillah. Boleh nak panggil G? Boleh. Esi apa khabar? Ya, alhamdulillah. G sihat? Alhamdulillah. G, dengar cerita sekarang ni baru apa ni, dulu bila you atas pentas kan, you memang agresif lah. Walaupun you kelihatan lembut macam I, you you kelihatan agresif ataupun dengan tarian-tarian you. Sekarang you boleh buat lagi? Sekarang? Sikit je ke. Sikit lagi? Maksudnya sikit macam mana? Tulang tu dah liat sikit. Oh, dia ikut ketahanan tulang lah? Ikut ketahanan tulang, ikut ketahanan usia kan? Usia? Kita tak adalah tua sangat kan? Kita macam tak berapa muda je. Anda bukan gemuk, tidak kurus. Kan? Jadi sekarang ni macam inilah. Boleh tak you tunjuk sikit you punya menari dulu sikit, I nak belajar. You tunjuklah kan. Macam mana? You bangunlah kecil sikit. Oh, itu. Ada refleks. Lain macam lagi sikit bang. Tekan, tenang. Ya. Pandai betul lah. Saya suka betul lah Fauzia Latif joget macam tu. Okey, yang pentingnya Ji, sekarang ni dengar cerita album terbaru. Walaupun keluar pada tahun 2006. Bulan 6. Bulan 6 2006 kan. Tapi kenapa lambat sangat? Sebab apa waktu yang album you yang terakhir pada tahun 2004. Sekarang ni 2007. Sekarang keluar album 2006. Kenapa 2 tahun tu? Distance 2 tahun tu kenapa? Okey, sebab masa tu Ji sibuk dengan Malaysian Idol. So jadi kerja dengan mereka selama 2 tahun kan. Jadi ada yang pertama dan juga siri yang kedua. I nak tanya, waktu you marah-marah diorang tu you tak rasa bersalah ke? Rasa bersalah, marah. Kalau marah, dia jarang marah. Dia jarang tahu you jarang, tapi you punya cakap tu macam very sinis macam. Kalau ada kes lah. Kalau ada kes, kita kes mahkamah ke kes macam mana? Luar mahkamah. Kes luar mahkamah. Luar mahkamah, lepas tu kadang-kadang kita bawa ke tepi kan, dan kita cakap baik-baik dengan dia orang lah. Oh, dengar cerita yang sepak-sepak tu tak adalah. Ada dengar cerita? Ada dengar cerita. Okey, lepas tu dengar cerita sekarang ni. Album you buat sendiri dengan duit sendiri. Memang I rasa dah trend artis sekarang ni buat album sendiri dengan duit sendiri. Kenapa you buat album dengan duit sendiri? Kenapa syarikat rakaman tak beri kepercayaan untuk terbitkan album you ke macam mana? Pada Jin, bukan apa, ini adalah satu peluang. Kalau macam kita nak belajar lagi ya. Lagipun Jin dah lama juga dengan syarikat-syarikat yang lain dulu yang sebelum ini. Lepas tu ni ada bagi Jin peluang keemasan. Kita dapat pilihan sendiri, di samping juga tu kita open untuk yang mereka-mereka yang terlibat semualah. Jadi lebih independen. Jadi you kalau ada duit lebih tak nak buat album I? So I memang mencari orang yang banyak duit lebih. Boleh bang Okey, tapi sebab sekarang saya nak tanya, because di awal kemunculan you first kali waktu mula-mula dulu Ana Nabwa Hassan yang keluarkan album you kan? You bekerja dengan Nabwa Hassan. Album pertama Ji Royston Samaria. Okey. Yang kedua Abang Manan Ngah. Yang ketiga Abang Adnan. Tapi Ji lama dengan yang Abang lama yang betul-betul nampakkan you dalam Indonesia. Apa you punya tanggapan you ataupun macam mana bekerja dengan Abang Adnan? Adakah ada orang yang cerewet? Adakah you memang pernah gaduh dengan dia ke? You pernah baling mikrofon kat dia? Mikrofon you baling kat dia? Tak ada. Abang Adnan memang serius dengan kerja sebab dia dah seorang producer yang berpengalaman ni, dah lama Ji menghormati apa saja pendapat dia.
kemudian Abang Nan pun dia kenal Ji daripada kecil daripada Ji baru-baru, masa baru lagi. So dia tengok peningkatan Ji, apa yang Ji boleh buat, apa yang Ji tak boleh buat, dan Abang Nan pun banyak menasihati Ji lah kalau dekat studio buat macam ni. So Ji ikut je. Dalam cerita pasal buat tak buat ni lah, bunyi macam dia buat tak buat ni. Nah, pasal okey, apa lagu yang you masih ingat lagi yang Abang Anan buat untuk you? Banyak yang top. Banyak. Seperti Tiada Nokta Cinta. Macam mana lagu dia? Macam boleh nyanyi sikit tak lagu tu nak dengar? Lagu lama lah. Tak apa, sebab kita nak dengar lagu Haji yang lama lah. So, boleh nyanyi sikit tak lagu tu? Sebab you apa Tanda Nokta Cinta. Tiada Nokta. I punya Tanda Seruan. Tu tapi boleh tak apa. Lagu tu macam mana? Lagu tu tak keluar radio, kena ban. Tapi ingat boleh tak you nyanyi? Nyanyilah sikit, nyanyi sikit. Boleh nak dengar tak lagu Tiada Nokta? Okey, sikit kita nak dengar sikit. Lagu lain boleh tak? Boleh, tak kisah. Seperti lagu Dia. Dia. Okey. Dia. Siapa? Insan pertama yang bertata. Janganlah. Dia. Ya. Insan pertama yang ku cinta. Allah tak tahan ni. Dia pernah membuatku bahagia. Saya sambung sikit. Dan dia yang sedang menanti untuk bercakap denganmu. Mari kita cakap hello sama dengan Assalamualaikum Abang Anan Habu Hassan. Hello Abang Anan. Hello. Ya, temukan Tuan Anan Habu Hassan. Ya. Hai Ji. Okey Abang Anan. Ya. Saya sekarang ni bersama dengan Ji. Okey, Abang Anan antara komposer-komposer yang telah menaikkan nama Ji. Sekarang ni apa antara benda-benda yang Abang Anan tahu pasal Ji yang kita semua tak tahu? Macam-macam. Ya. Ini lama bang, tak apa bang. Saya sejam kat sini bang. Cerita je tak apa. Macam mana Ji? Apa yang Ji ingat? Apa yang Ji ingat? Maksudnya apa yang abang tak ingat? Abang pelupa ke apa? Saya memanglah benda ni dah lama dah. It was like about 10-15 years ago kan. Okey. Kita work together sampai banyak 7 album tu. Betul lah. 60 lagu, 70 lagu dah kita buat sama dengan Ji. Kan? Saya ingat lagi masa mula dulu, first album yang saya produce untuk Ji, kita bagi taklimat yang panjang juga tentang nyanyian apa semua tu. Pasal apa? Dulu recording ni semua buat kat Singapura. Jadi Ji dengan bapak dia akan pergi kat Singapura, duduk satu apartmen kan. Lepas tu kita banyak sembang pasal nyanyian apa semua. Pasal lagu saya ada tingginya, rendahnya, selalu saya buat tinggi. Jadi it was a good experience lah, kerana Ji adalah seorang penyanyi yang begitu berbakat. Jadi I love working with her. Itu yang penting. Lagi satu bang, saya nak tanya apa perbezaan antara Ji dulu dan sekarang? Dulu memang saya tahu, tapi sekarang pasal dah lama tak jumpa juga Ji ni. Jadi saya harap dia dah ada peningkatan. InsyaAllah ada album pun sekarang ni. I dengar dia buat album dengan lagu-lagu Jim Brickman. InsyaAllah nampak macam menarik. Dan hopefully akan ada lagi lah album yang terbaru daripada Ji yang lagu original pula. Dah habis saya pun. Okey Ji, apa ucapan you untuk Abang Anan yang saya suka Abang Anan ni, lagu dia satu. Fashion rambut dia. Saya punya favorite. Saya memang favorite. Dia punya color rambut kadang-kadang belum tukar-tukar. Betul tak Abang Anan? Abang Anan suka tukar color rambut kan? Itulah. Okey Ji, apa ucapan Ji untuk Abang Anan? Okey, hai Abang Anan, lama tak jumpa. Harap Abang Anan dan family semua, kami semua, anak-anak semua alhamdulillah sihat ya. Dan juga macam album terbaru nanti insya-Allah juga looking forward to work with you soon, I hope. InsyaAllah. Jumpa Abang Anan balik, lama tak jumpa. Saya Cik Berhad baru datang tadi, dia kata nak suruh buat 1-2 lagu untuk Fauzia. Abang ni saya okeylah. Abang Anan. Ya. Ni masalah keluarga jangan bincang kat sini bang. Saya banyak nak tanya ni bang. Tapi tak apa. Terima kasih Abang Anan. Tepukan untuk Abang Anan Buasan. Tak panjang sangat. Saya tak Abang Anan sebab saya pernah buat lagu dengan Abang Anan waktu album saya yang Hantar Sama Aku tu. Lagu mana dia? Lagu di antara hadirnya. Macam mana lagu dia?
Nak dengar? Nak. Kita berehat sebentar sebab lepas ni saya akan nyanyi. Kita berehat sebentar. AC di mana? Sembah. Yeah. Abang yang dalam TV tu, kalau kerja telefon saya 95431000 nak cakap dengan abang ni, dengan G Abang telefon saya, anggut sikit bang. Okey, bagus, pandai abang. Okey, kita masih lagi bersama dengan G, tepukan untuk G. Okey. G, bila bercerita pasal selalunya bila kata artis tu, kalau artis wanita dulu perempuan cantik apa benda semua, masalah yang selalu orang katakan tak boleh nyanyi live. Dia cakap sekarang ni G sekarang ni dah berumur, bukan berumur, umur dia macam panjang sikit lah, bukan tua kan. Keluar pada kalender lah, sebab kalender tu kena tambah sikit. Dia cakap you susah untuk menyanyi live. Sebab apa? Yalah, kita punya nafas tak sama macam dulu kan. Mungkin sebab G banyak berehat daripada. Yes. Okey, so apa you punya komen tentang bila orang mengatakannya sekarang you tak boleh nyanyi live? No, it's not. It's not wrong. It's not wrong ke it's not right? It's not true. Yeah, it's not true lah. Boleh. Yeah. Cuma kadang-kadang apa yang kita perlukan bagi G terima. G berterima kasih pada dia orang kerana orang kata bagi yang komen-komen yang positif, semua benda-benda ni semua something sesuatu yang bagus untuk kita terima. Apa yang kita dah terkurang ke apa, kita akan cuba memperbaikinya lah. Macam sekarang ni perlu lagi perbaiki stamina kita dan kesihatan kita. Lepas tu bukan itu saja, masa kita pula macam mana, mentally, bukan macam dulu habis. Saya masih macam dulu lagi. Tapi yang penting sebab apa sekarang ni saya nak cakap, sebab apa itu semua bagi saya merupakan sebab apa saya pernah buat performance dengan G sendiri. Beliau merupakan seorang penyanyi yang begitu baik sekali. Saya pernah perform dengan G. Jadi tepukan untuk G. Sebab apa? Benda-benda semua tidak benar. Tapi sebelum tu saya nak tanya sikit. Sekarang ni bila you lambat, you agak lambat keluar album, lepas tu dengan cerita you macam cerita pasal you kita tak dapat cari kat mana-mana. Tak cari mana, dengar cerita you ada masalah rumah tangga. Sekarang ni I nak tanya you bukan pasal betul ke tidak cerita masalah rumah tangga tu. Macam mana, apa perasaan you bila orang mengatakan bila kita ni memang kita berkhidmat untuk seni, okey? Cerita-cerita macam ni keluar. Maksudnya bila lambat je sikit keluar je, kau ni mesti ada masalah rumah tangga ni kan, macam tu. So macam mana, apa perasaan you? Benda-benda ni semua, cerita ni semua adalah satu lumrah sebab kita expose, tapi still kita manusia biasa, cuma kerja masing-masing kita punya tanggungjawab seperti ini. Atas berdiri di sini, lampu, kamera, jadi kita expose dan semua ingin mengetahui apa yang kita buat, apa yang kita tak buat, yang kita tak buat jadi become buat, benda-benda macam tu. Jadi kita apa yang perlu saya ambil tu ialah supaya lebih berfikiran terbuka. Sebab benda-benda ni most of people tak kenal kita. Kita nampak melalui pandangan, kita tengok macam tu saja as a model, as a bentuk. Kita pandang macam tu, kita boleh judge orang macam tu, tapi dalam tu kita tak tahu. Begitu juga dengan orang lain yang mempunyai pekerjaan yang seadanya. Kerja kita, ini kerja kita, orang lain kerja orang. Masing-masing ada juga orang yang kerjakan orang. Kerja itu tak baiklah. Jadi benda ni semua expose, jadi kita kena terima dengan be open about it. Tapi banyak yang kita pelajari ialah tentang ketabahan, macam mana melalui dugaan ni semualah. So insya-Allah lah. Jadi buat apa fikir pasal orang lain, sebab apa kita sendiri yang nak buat apa yang kita nak buat. Jadi sekarang ni kita buat je dengar apa pendapat orang ramai tentang Fauziah Latif. Jom kita tengok. Sejak kecil maybe Raja 2 ke Raja 3 ke. Fauziah Latif ni dah lama dalam industri hiburan ni kan. Dalam
10 tahun lepas saya kenal dia. Sejak dia menyanyi lah, start menyanyi. Sejak dia masuk juara lagu Teratai Layu Tasik Madu yang pakai gaun kembang. Muka dia lawa, cute lah, awet muda. Dia punya penampilan dia lah. Daripada segi gaya persembahan dia kan. Jadi kita ramai yang tertarik lah kan. Dia memang ramah dah dengan peminat dia. Suara dia maintain lah, tak pernah berubah kan. Live pun okey. Dia tak ada semua sumbang semua kan. Dia gorgeous lah, dia cantik. Dia punya orang kata kecantikan itu nampak berseri lagi lah. Cantik sangat. Rasanya makin cantik lah. Tak juga sebab Fauzal Latif ni ada peminat dia sendiri. Oh, tidak. Orang macam dia saya ingat menurun tu tak ada. Pasal dia ada peminat dia tersendiri dan akan maintain dia punya populariti. Tak rasanya tak. Dia tetap macam dululah. Mungkin pengacara. Berlakon lah. Suruh dia buat wall climbing boleh. Berlakon. Tambahkan dia punya dia punya lagu-lagu dia yang lebih menarik lagi lah. Cuma perlukan banyak promotion. Lepas tu jangan give up lah untuk buat album baru kan. Saya harap Kak Ji terus maintain lah. Maintain lah, dia punya best tu. Dia memang best lah. Okey. 95431006 sama anda tekan atau dial atau pusing hubungi kami segera kalau kata anda ingin berbual-bual bersama dengan Ji. Okey Ji. Walaupun Ji ni sebenarnya nampak lembut, okey, nampak kecil tak besar macam saya. Kecil lembut. Tapi Ji korang suka betul bila aku puji dia. Kalau aku kutuk korang tak pernah bunyi apa-apa pun. You sekarang dengan ceritanya you memang penggemar sukan lasak. You main jet ski. Yang paling mengerikan sekarang ni you juga tinju. You peninju. Tak adalah. Kickboxing. Sikit-sikit je. Oh, sikit-sikit je. Minta maaf ya, saya agak jauh sikit sekarang ini. Bah, saya nak tanya soalan ni sekarang ni, pernah mengalami kecederaan tak waktu main benda-benda yang kasar-kasar ni? Macam saya lebih kepada konda-kondi dan juga congkak. Oh, ya. Itu pun ada kemalangannya. Kena baling dengan guli lah, berpap. Okey, pernah tak you cedera yang agak serius ke apa ke? Agak serius tak adalah. Tak ada. So, selama ni Alhamdulillah, yang penting tu keselamatan tu mesti yang paling utama kan. Jadi kita avoid lah, tak payah over. Just relax je. Oh, macam kenapa you suka sangat suka jet ski tu? Sebab ski dia memang jet lah. Yang jet tu memang begitu sikit. Adakah memang you memang suka main Dulu, di air? Ji suka water, Ji suka air. Lepas tu You Ji suka laju. You pernah bergaduh di swimming pool? Pernah bergaduh? Sebab you memang suka air. You pernah bergaduh di swimming pool? Tak ada. Oh, terlanggar jet ski tak pernah? Tak pernah? Kita nak tanya sikit lagi sebab nak tengok dia macam pernah tak main jet ski atas padang ke atas ni? Tak pernah. Okey, tak apa. Okey, kita beras sebentar. AC di mana? Sembok. Sembilan 95431006 dial atau pusing telefon kami segera sebab kalau kata anda ingin berbual bersama dengan Ji. Dan sekarang ni kita ada seorang pemanggil yang ingin berbicara bersama dengan Ji. Hello, assalamualaikum, selamat petang. AC di sini, siapa di sana? Hello. Hello. Di sini Hanks. Siapa? Hanks. Okey, tepukan untuk Hanks. Hanks. Okey, Kak Ji. Okey, Hanks, bolehlah cakap dengan Hanks. Ji, okey, boleh tanya apa-apa saja pada Ji. Hi, Hanks. Hai, Kak Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik Kak Ji sekarang, Terima kasih. Kak Ji, just nak tanya, apa status Kak Ji yang terkini dan how you survive your life?
Apakah status terkini dan macam mana you survive you punya life. Okay. Itu saja ke Hanks? Okey. Okay, hangover man. I love you lah. Hangover. I hangover to you lah. Okay. So soalannya itu peminat tanya. Apa status you sekarang dan juga Okey, buat masa ni Ji tengah mengumpulkan semua lagu-lagu saya rasa dia bukan tanya pasal album. Status you sekarang ni. Clever boy. Yes. Status macam biasalah. Seperti biasa. Soalannya? Yelah maksudnya Status yang macam mana tu? you pernah mengalami pengalaman hidup you dah bercerai dulu and then you kahwin dengan terdengar cerita pula ada masalah rumah tangga apa benda semua itu yang dia tanya. Saya tak nak tanya, Heng yang tanya pasal masalah je mungkin macam mana status pengantara kan. Adakah you masih isteri orang ke apa, mungkin Heng nak try ke apa, maksud minta nombor telefon. Jadi kita tak tahu mana satu. Jadi kemungkinan besar jadi bila you jawab tu jadi sekurang-kurangnya mungkin Heng akan merasa lebih hang. So itu maksud status you sekarang ni. Hangcus. Hangcus. Saya masih macam back to yang macam Ji cakap awal tadi. Macam mana orang memandang kita, lepas tu cerita-cerita yang boleh didengar ataupun cerita-cerita yang direka. Okey. Ya, benda-benda tu. So Masih you masih lagi isteri. Tak nak ni nak direct lah ni. Direct je. Masih lagi isteri. Ya. Senang. Sebab apa? Memang orang tu sebab apa you pernah melalui sejarah hitam yang agak pahit. Okey. Esi pun pernah juga kan? I pernah. Memang I dulu bercerai lepas tu berkahwin dengan Emilia Rosada, isteri yang ku cintai demi cintaku. Okey. Tetapi sekarang ni halo. Bu, itu kalau belum kahwin, dah kahwin tak payah main kompang. Sekarang ni nak tanya, okey sekarang masa tu you dah bercerai dengan dulu Syed Budris dan sekarang dengan Abang Johan. Okey sekarang ni kita bukan nak menyebut tapi you masih lagi berhubung dengan Syed Budris? Adakah masih lagi kalau kata jumpa masih kami biasa-biasa? Berkawan tu tak ada macam musuh ke apa. Itu semua adalah part and parcel in life ya. Macam whatever yang kita lalui kehidupan tu semua, let it be. Sebab masing-masing tu dah ada kehidupan masing-masing. Kita patut menghormati. Like as you also, you've gone through once. Kita ni sekarang sebenarnya kita nak mengajar orang tak tahu apa sebenarnya kehidupan itu sebenarnya susah. Sebab selepas ini juga sebab saya nak tanya tentang sejarah hitam lagi satu mengenai you punya kesedihan bila arwah ayah you meninggal yang memang rapat dengan you. Tapi sebelum itu sama-sama kita saksikan sekarang ini sedikit latar belakang mengenai Ji Fauzal Latif. Jom kita tengok. Telah lama menanti saatnya untuk bersama. Kau buka mata dan ajarinku cinta sebenar. Telah membawa kabar yang pas sekali sahabatku. Aku kini mencari lidahku keluh, hati berdebar bila kau luahkan hasrat rindu. Okey, memang sekarang ni saya nak tanya pasal klip yang tadi terakhir tu tentang rambut you yang kelihatan macam bulu kaki tu. Apa perasaannya bila pakai benda sebelum kita pergi ke soalan yang pasal yang tadi tu? Apa perasaannya waktu pakai? Adakah you rasa macam gila? Apa perasaannya? Untuk video klip tu kita just biar kita sempoi. Saya kenal budak sempoi tu. Buat kelainan. Kenal saya tak kenal. Saya tak kenal. So kita nak buat just gila-gila je. Satu video. Mungkin kat sini pun tak memang sebab dia baru lagi. Memang jarang orang tengok. Okey, sekarang kita berbalik pada soalan tu. Macam mana you mengharungi kehidupan you? You memang rapat dengan arwah ayah you. Sangat rapat. Memang sangat rapat dengan cerita dulu dia pergi show, dia lah manager you. Kemana-mana saja. Memang kemana saja. So apa perasaannya bila beliau meninggalkan you dengan dalam you tengah masih lagi mencari-cari? Saya boleh katakan walaupun you sekarang memang amat berjaya tapi you masih lagi mencari-cari. Macam mana you mengharungi kehidupan you tanpa beliau? Saya rasa itu satu
kehilangan yang sangat besar ya, sebab sebagai ibu bapa, sekarang saya juga seorang ibu, saya tahu value dia, bagaimana kasih sayang seorang ibu ayah. Bila orang kata nanti kau besar kau dah jadi mak, kau jadi bapa baru kau tahu. Bila kita tengok tu pengorbanan ibu ayah kita memang tak boleh nak dibalas. Tak boleh nak dibalas. Seperti ayah saya, dia menjaga saya sampailah hari dia meninggal bersama saya sepanjang karier. Jadi amanat dia, kata-kata dia, nasihat memang saya pegang sampai sekarang. Apa yang you paling terkilan, okey, sebagai seorang artis Fauzal Latif, okey, yang memang you berusaha pada dengan bapa you, yang you rasa you terkilan you tak dapat bertunjukkan kepada arwah ayah you? Kalau boleh saya nak dia sampai pada saya sampai bila-bila, sampai saya tak ada lagi. Kalau nak kata terkilan tu, benda tu semuanya tak cukup. Apa yang kita nak berkongsi bersama dia, bersama ayah, sama ibu, kalau boleh sepanjang hayat. Tapi biarlah sampai cuma dia pergi setakat situ saja. Kenangan, pengalaman, pengajaran, itu semua memang tetap ada. Apa yang kita tak boleh lupa, kita tak boleh tolak ke tepi. Apa yang you paling tak boleh lupa tentang arwah ayah you sebagai seorang penyanyi? Saya bukan sebagai seorang anak. Sebagai seorang artis yang bergelar Fauzal Latif, apa yang you tidak dapat lupakan mengenai arwah ayah you? Pesanan-pesanan dia, nasihat dia, salah satu yang penting sekali yang dipegang sampai bila-bila lah. Sekarang, daripada semalam, hari ini dan besok, ayah ada bilang, dia kata walaupun kita dari mana kita datang, ke mana kita pergi, setinggi mana kita duduk, jangan lupa sekali-sekali kita turun. Sekali-sekali kita turun, kita melawat, kita tengok. Jadi kita jangan lupa benda-benda ni. You boleh rasa lagi, kadang bila orang cakap, kadang-kadang dia masih rasa lagi. Ayah tu masih sekarang masih lagi menjadi artis. Masih rasa mungkin beliau di samping you masih dia lagi. Selalu ke mana saja saya pergi, walau sekarang ni ke, apa tu sebab Ji nak jadi macam ayah Ji. He's a nice man. Dia tahu apa yang dia buat, dia macam mana dia jaga anak dia, dan nasihat-nasihat dia tu, I like that. Itu dia. Itu. Dan sekarang kita ada seorang pemanggil yang ingin bicara bersama dengan Ji. Hello, Assalamualaikum, selamat petang. AC di sini. Siapa di sana? Hai, nama saya Izan. Siapa? Izan. Izan. Tepukan untuk Izan. Okey Izan, sila tanya kepada Ji, apa soalan-soalannya? Okey, hai Kak Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, actually saya cuma nak tanya ya Kak Ji. Saya cuma nak tanya lah, masa you jadi judge untuk Malaysian Idol tu, apakah pengalaman yang paling melucukan? Itu saja Izan? Itu saja. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Izan. Tepukan untuk Izan. Terima kasih. Saya tahu you nak jawab, tapi kita tunggu jawapannya. Sebab apa, kalau kata anda ingin tahu jawapan yang telah soalan yang telah diajukan oleh Izan tadi, kita berjumpa selepas ini. AC di mana? AC di sini. Sembol. Kita masih lagi bersama dengan Fauzal Latif, dan sekarang ni kita nak tanya pasal yang tadi, yang tanya Izan tanya tadi tu, apa jawapannya untuk Malaysian Idol tu? Pengalaman tu banyak. Salah satu tu rasa ada 2 kes yang quite berat. Dia masuk, dia mengamuk sampai bawa topi keledar. Topi keledar dalam ni dekat kita punya meja tu kan, dia letak situ.
Dia pandangan yang really maut punya lah. Bukan seksi lah. Bukan. Macam ini seksa. Pandangan seksa dia tak, dia punya tenung tu just like. And then it just happen masa tu Ji dekat tepi sekali. So dia betul-betul depan. I cakap, Assalamualaikum. Tapi you ada tinju. Kenapa you tak menggunakan tinju you? Okey, tak apa. Kita ada lagi seorang pemanggil yang ingin berbual-bual bersama dengan Ji. Hello, Assalamualaikum. Selamat petang. Di sini. Siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di situ? Ya. Ni Saiful Budris daripada Hatamas. Ya, tahu kan? Ya. Panik. Agak terkejut juga, Ji. Okey, sekarang ni Budris sila tanya soalan cepat-cepat sikit sebab kita masa pun dah hampir ke hujungnya. Assalamualaikum Kak Ji. Waalaikumsalam. Kak Ji, for information, saya salah seorang peminat setia Kak Ji. Ya. Jadi boleh tak Kak Ji nyanyi serangkap lagu untuk Teratai Layu Tasik Madu? Ya. Jadi, terima kasih Budris. Okey, khas untuk Budris yang berada di rumah. Untuk peminat. Bibir kena macam tu kan nyanyi. Vokal. Okey, silakan Ji. Lagu apa teratai? Tak tahu bunga apa tadi. Teratai yang kata yang tu ayah. Okey. Walaupun tasik kekeringan, tak mungkin teratai kan tumbuh di darat. Begitulah takdirnya cintaku diibarat. Tak akan berubah perasaanku terhadap dia. Saya nak tanya. Tak, dia kaki dia pendek sikit, jadi dia lambat pijak. Dia lambat sikit pijak, dia tak sampai. Tu dah panjang nak balik. Okey, nak tanya, kenapa bunga teratai, kenapa tak bunga lain? Bunga tu miang kan? Bunga ayam ke? Tadi ada pendek sikit sebab apa Budris yang telefon. Macam ada kena-mengena. Terkojut. Okey, nak tanya juga sebab you merupakan bukan saja penyanyi, dengan cerita dulu ada berlakon dengan Azwan Ali dalam Lontong. Betul, ada berlakon teater. You tak nak jadikan lakonan tu sebagai satu karier? Sebab sekarang ni kita nak buat cerita polis. Oh ya. Ya. Polis ya. Cerita polis lah. Polis lagi. Okey, kita nak teruskan. Minat tu ada. Apa karakter kalau kata sebagai pelakonnya you nak sangat buat? Si bagi idea agak-agak apa ya? Jaws. Okey. Berenang dalam laut pakai baju getah makan orang je kerja. Makan orang je. Jadi adakah benda macam watak yang you paling nak buat? Catwoman tu baju tu ketat sangat. Kedengam. Sebab apa mungkinkah watak-watak tu yang buat macam Ji pun merupakan duta SK2 Lux apa. Adakah watak-watak yang Ji nak buat watak tu yang cantik je macam Ji sekarang daripada dulu sampai sekarang cantik macam tu je? Ji tak tahulah nak cakap because Ji bukan seorang pelakon. Because benda-benda ni semua kena pengalaman. Pengalaman daripada pertama tu dan lepas tu baru kita boleh develop apa yang kita nak sesuaian dengan kita lah. Okey, itu kemungkinan besar maksudnya Ji mungkin akan lepas ni akan jadi pelakon bersama dengan saya dalam filmnya Aku Bencimu. Okey. Nah, sekarang ni kita berikan tepuk tangan tu je. Sekarang kita jemput Ji ke Wall of Fame. Sini untuk tanda tangan gambar telah lakarkan oleh Abang Jamil.